ayat ni, ayat 6 ayat ni disyarahkan oleh Syekh Abdullah Diraz, satu kitab. Kenapa Quran gunakan perkataan bajumu bersihkanlah? Nabi nak buat kerja apa? Dakwah, nak berikan ancaman, berikan peringatan. Saya tak boleh nak menjerit tuan-tuan. Suara saya dah tak seperti dulu. Dia baru dalam proses pemulihan. Proses pemulihan. Dia nak baik dah. Lepas tu kena ceramah lagi. Dia pedih balik semula. Jadi nak pulih balik semula. Tekak saya. Saya tak boleh nak kuat-kuat. Jadi kalau tuan-tuan tertidur sebab suara saya perlahan, saya maafkan. Tak apa. Dulu kalau saya tengok dah mula nak lena, saya tinggikan suara. Haji, dia terus terbangun balik. Tapi kali ni tak apa, saya maafkan. Memang suara saya tak boleh tinggi dah sekarang. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkanlah. Allah. Nabi nak pergi berdakwah, nak berikan peringatan dan ingatan. Quran turun pesan bersihkan baju. Quran turun pesan bersihkan baju. Ulama sebut panjang sangat perbahasannya, tetapi di antaranya menyebutkan bahawa apa dia? Iaitu baiki penampilanmu kepada manusia. Baju yang bersih, pakaian yang bersih, penampilan yang baik ketika berhadapan dengan mereka. Okey, maknanya bila mereka tengok ayatnya bagus dah, perkataannya bagus dah, akhlak perangannya bagus dah, tengok pakaiannya pun Masya Allah baik, segak, butangnya sampai, oh tak butang lagi, butangnya sampai ke atas, lengkap bajunya, baik, bersih, harum, wangi, maka kamu akan bersiap sedia dengan penampilan itu berhadapan dengan mereka. Ada satu semangat. Tuan-tuan cuba tengok perkataan warabbaka fakabbir adalah kekuatan dalaman, pakaian dalaman, betul? Wasiyabaka fatahhir adalah pakaian luaran. Maknanya setiap orang dan manusia mesti memiliki pakaian dan kekuatan serta perhiasan zahir dan batin. Tetapi perhiasan zahir lebih utama daripada perhiasan batin, lebih utama daripada zahir. Disebutkan warabbaka fakabbir, baru wasiyabaka fatahhir. Masalah kita adalah yang luarnya dulu, yang dalamnya kosong. Pakaian bersih luar, ya Allah. Kalau jahit, terjahit pula. Kalau gosok baju gunakan iron Philip tu tuan-tuan, Philip tu yang cepat dia punya panas tu, iron tu tak boleh ada dua line, mesti satu line. Lepas tu dia punya tajam tu, tajam gosok tu, kalau cicak terjatuh terbelah dua, cicak tu kena kat baju tu. Bagus sekali maknanya. Maknanya bagus sekali, baik sekali zahirnya, tetapi tuan-tuan, batinnya tidak diambil berat. Perhiasan dalamannya tidak diambil berat. Islam meletakkan yang utama sekali adalah letakkan perhiasan batinmu, kemudian baiki zahirmu. Pakaian luaran itu penting. Kalau luarannya bagus, kasutnya mahal, bajunya mahal, kepiahnya mahal, keretanya mahal, tetapi dalamannya kosong, tidak ada rasa membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah, tidak ada nilaiannya. Okey, jadi dalam besarkan, kemudian luar cantik. Okeylah, alhamdulillah. Dalamnya besar, luarnya dicantikkan. Itu satu perkara yang perlu kita amati dan cermati dengan baik. Wasiyabaka fatahhir. Kemudian warrujza fahjur. Okey. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan kepada warrujza, dan kepada segala kejahatan. Ulama mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan perkataan ar-rujza ini adalah asnam, iaitu kepada berhala-berhala. Fahjur, jauhilah kamu, jangan sekali-kali kamu dekat atau ada apa jua hubungan dengannya. Ataupun Ad-Dhahhak mengatakan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan keji dan jahat, jangan kamu buat. Fahjur, hijrahlah. Tuan-tuan, amati betul-betul ayat ini.
ayat ni dikatakan adalah motivasi kejayaan siapa pun nak berjaya dalam hidup buat benda ni. Pertama, qum, bangkit, jangan duduk senang. Nak berjaya, harta berjaya menjadi jutawan, kalau tidur je tuan-tuan, takkan jadi. Nak jadi petani yang berjaya, tidur je, dia takkan berjaya. Nak jadi penuntut ilmu yang berjaya, tidur saja, mudassir saja, dia takkan berjaya. Nak jadi tukang jahit yang berjaya, tidur tak, dia mesti ada qum, bangkit dan bangun, buat kerja. Kemudian tuan-tuan tengok, warabbaka fakabbir, kuatkan hubungan kamu dengan Allah. Wasiyabaka fatahhir, baiki penampilan kamu. Warujza fahjur, jauhi segala bentuk kejahatan. Kamu akan mendapat sifat-sifat orang yang berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya di akhirat. Warujza fahjur, dan jauhilah segala kejahatan-kejahatan yang pada saat itu orang musyrikin Mekah sedang bergelumang dengan kejahatan itu. Antaranya sembahan berhala, antaranya kemaksiatan yang mereka lakukan tadi. Warujza fahjur. Nah, sampai kepada satu ayat, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir, wala dan jangan. Tamnun, tamnun ni daripada perkataan umniyah, keinginan-keinginan. Wala tamnun, dan janganlah kamu ingin-inginkan, harap-harapkan, tastakthir, untuk dapat lebih banyak. Maknanya apa? Maknanya apa? Janganlah kamu mengharapkan dengan kamu memberi sesuatu, sedekah ke, buat baik kepada orang ke, untuk dapat lebih banyak daripada itu. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang stigma pemikiran orang, bila dia sedekah, dia kata nanti Allah balas lagi banyak. Itu betul, akan berlaku. Tetapi kalau boleh bagi itu, jangan harapkan banyaknya, walaupun memang akan datang banyaknya. Faham tak? Tapi lebih dekat dengan makna ayat ini apa dia? Kalau kamu bagi dekat orang sesuatu, jangan harapkan orang akan balas lebih banyak daripada itu. Tuan-tuan hantar bubur ayam dekat jiran sebelah, bagi bekas, harap-harap dia bagilah balik nasi ayam. Ya, kering. Nampak tuan? Kita pergi kenduri walimah rumah orang, kita sponsor untuk dia bubur kacang hijau. Okey, nanti dia kata tak lama lagi anak aku pula kahwin, mudah-mudahan dia sponsor lah pula kambing golek. Begitu pula. Artinya setiap satu perbuatan baik yang dilakukan, dia mengharapkan orang lain bagi lagi banyak daripada kepadanya. Quran kata ajarkan wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Kalau kamu memberikan sesuatu, jangan kamu harapkan yang lebih banyak. Tuan-tuan, ayat ni apa signifikannya dengan dakwah Nabi? Kalau kamu melakukan dakwah, okey, jangan ada apa-apa kepentingan terhadap orang yang kamu sampaikan dakwah. Kenapa? Kerana nanti kamu akan sukar menyatakan kebenaran terhadap mereka. Betul tak tuan? Betul tak? Tuan-tuan, saya bagi contoh. Orang ini dia jadi pegawai panel syariah dalam sebuah syarikat. Okey. Dia kena cakap sesuatu tentang perjalanan syarikat yang ada mungkin perkara yang tak halal berlaku. Contoh sembelihan ayam syarikat, daging lembu syarikat. Tapi yang datang depan waktu dia nak bentang tu semua CEO dan bos-bos paling besar datang untuk dengar. Tuan-tuan, dia punya gaji tu yang tukang cakap tu, bos tu yang bayar. Jadi macam mana dia nak cakap sesuatu yang akan menyalahi apa yang dilakukan oleh orang itu? Faham tak tuan? Maka diajarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, dalam kamu memberikan dan buat baik kepada mereka, jangan harapkan apa-apa dari mereka. Jangan minta lebih daripada mereka. Jangan harapkan lebih banyak daripada mereka. Ini sebahagian ahli tafsir katakan begitu. Okey? Sebahagian ahli tafsir mengatakan begitu. Okey. Ada sebahagian lain mengatakan apa? Dalam kerja kamu menjadi Nabi dengan tugasan yang besar ini, jangan harap apa-apa balasan kebendaan daripada mereka. Jangan harapkan, tuan-tuan. Jangan harapkan. Maknanya apa?
Harapan itu jangan kamu letakkan. Jangan kamu ingin dan atau angan-angankan kepada mereka. Maknanya kalau Nabi satu masa nanti dah dikenali, orang angkat dia jadi ketua menteri Mekah contohnya. Tak, jangan harapkan itu. Okay? Bahkan ayat inilah yang menjadikan Nabi teguh saat Nabi diberikan pelawaan-pelawaan dan tawaran untuk meninggalkan dakwah atau sekali-sekala tukar-tukar Tuhan dengan Nabi diberikan wanita yang tercantik di Mekah, harta yang terbanyak di Mekah, jawatan dan kedudukan yang paling tinggi di Mekah, tetapi semua itu tidak diterima oleh Nabi SAW kerana Nabi memiliki visi dan misinya yang besar mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah engkau wahai Muhammad mengharapkan atau berharap dengan pemberianmu itu kamu mendapat banyak. Tastakthir. Tuan-tuan tengok, Allahu Akbar. Ayat ni ayat terakhir saya rasa untuk kita tadabburkan bersama. Okey. Allah Azza wa Jalla menyebut wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dan terhadap Tuhanmu daripada segala kesakitan-kesakitan yang akan engkau tempuh daripada mengajak mereka dengan inzar. Inzar tuan-tuan daripada awal tadi. Fa'anzir tu kamu buat je inzar, kamu pasti akan mendapat banyak ancaman, cemohan, kesakitan, kata-kata daripada manusia. Allah sebut apa? Wali rabbika fasbir. Kerana Tuhanmu bersabarlah. Kerana Tuhanmu bersabarlah. Tuan-tuan, kita dulu pernah sebut sabar itu sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di atas kesakitan dan ujian serta kesusahan. Maka ini satu daripada bentuk kesabaran tersebut, iaitu sabar dalam menempuh kesakitan-kesakitan yang datang daripada orang musyrikin Mekah. Satu. Yang kedua tuan-tuan, ayat ini besar walaupun pendek. Tuan-tuan hafal ayat ni senang tuan-tuan. Hafal. Kalau satu masa kita ada benda yang menguji kesabaran kita, tuan-tuan baca siap-siap supaya kita teringat. Wali rabbika fasbir. Kerana Tuhanmu bersabarlah. Kerana Tuhanmu bersabarlah. Kerana Tuhanmu bersabarlah. Kadang-kadang ada benda yang menjadikan kita nak tak sabar. Tetapi Tuhan ingatkan dengan ayat ini, semoga kita dapat ketabahan Nabi SAW yang Nabi diejek, dikeji, dituduh. Orang tak pernah tak pernah buat salah. Tiba-tiba dituduh pisahkan suami isteri, pisahkan anak beranak, pecah belahkan keluarga. Tuan-tuan, tuduhan itu berat. Tetapi Quran kata, wali rabbika fasbir. Dalam kamu menghadapi ujian itu, bersabarlah. Tuan-tuan, apa luar biasanya sabar? Kalau kita bersabar kerana Allah, nanti Allah sendiri yang akan bukakan hakikat kebenaran. Sabar saja. Wali rabbika fasbir. Tahan dan tahan dan tahan. Orang yang bersabar akan diangkat oleh Allah. Orang yang mencemoh, dia akan hilang di mamah zaman dan usia. Tuan-tuan, tadi siapa nama orang yang ejek Nabi tadi? Kan dah tak ingat, betul tak? Nama orang yang cemoh ni senang dilupai. Siapa nama yang kena ejek? Kan semua ingat. Nampak tak tuan? Artinya begitulah tuan-tuan. Kalau kita bersabar dan kita melakukan kebenaran, tetapi kita diejek, dicemoh, disakiti, teruskan bersabar tuan-tuan pada perkara yang tidak mengambil hak, tuan-tuan, insya-Allah Allah akan mengangkat kedudukan kita dan orang yang mencemoh akan hilang dimamah oleh masa dan zaman. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Tuan-tuan, cuba tengok daripada awal sampailah ayat ke-7 ini, semua menggunakan perkataan wow. Maka wow, 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 wow. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Dah. Wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Nanti ayat 8 baru masuk fa. Maka fa'iza nuqira fin naqur. Jadi hadirin semua, 7 ayat ini adalah ayat
persiapan dan persediaan seorang da'i, pendakwah, orang yang bergerak dalam masyarakat. Saya nak sebut tuan-tuan siap-siap. Kalau kita bersedia mengambil jalan bagi ingatan, inzar, maka kita kena ada persiapan yang Nabi juga bersiap dengannya. Tapi kalau tuan-tuan kata, Ustaz tak payahlah kami duduk beribadah je, ya baik jugalah. Tetapi tuan-tuan, agama ini kalau kita lihat mungkar ada di depan kita, kita kena bagi ingatan. Orang akan marah. Orang ahli maksiat tak akan suka. Orang fasik tidak akan gembira. Tetapi itulah kerja dan tugasannya. Boleh tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan siapkan dengan 7 ayat ini, iaitu apa? Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhan. Ada hubungan dengan Allah, besarkan Allah dalam diri kita. Dalam hati kita yang paling kita takut, paling kita harap, paling kita gentar Allah. Siapapun orang itu, dia tidak kita takuti. Apa namanya? Wa rabbaka fakabbir. Kemudian jaga penampilan kamu. Walaupun betul dalam kamu dah kuat dah, tetapi jaga penampilan supaya mudah orang menerima apa yang kamu bawa. Wasiyabaka fatahir warujza fahjur. Kamu sendiri kena jaga keadaan kamu. Jangan sampai kamu terpalit kepada kerja-kerja jahat. Nanti orang akan pertikaikan balik. Muhammad tu ajak kita jangan sembah berhala, tapi tengok semalam usap berhala contohnya. Okey, dia tu ingatkan kita supaya jangan karaoke, tapi baru semalam nampak dia dengan anak di karaoke. Kan tak jadi? Warujza fahjur. Kamu tinggalkan segala kerja-kerja jahat itu. Wala tamnu tastakthir. Janganlah engkau mengharap-harap dengan kerja-kerja yang kamu buat ini tastakthir, untuk kamu dapat lebih banyak daripada orang. Tak. Jangan nampak kalau kamu bagi sesuatu, jangan kamu harapkan lebih banyak daripada orang. Tak. Tetapi yakinlah setiap pemberian sesuatu yang kamu berikan yang baik, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kamu balasannya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah kalian bersabar. Hadirin yang saya kasih sekalian, untuk surah Al-Muddathir tadabbur kita sampai ayat 7 sahaja dahulu. Okey, kita ambil sikit saja, sekitar 5 minit masa untuk kita sama-sama amati dan cermati ayat-ayat atau hadis tentang Ramadan yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-185 daripada suratul Baqarah. Ayat 185 daripada suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, muka surat 28 kalau tak silap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya akan Al-Quran. Bulan Ramadan, Ramadan daripada makna panas terik. Alladhi, yang pada bulan itu, unzila fihi al-Quran, berlaku satu peristiwa agung besar dalam sejarah kehidupan manusia, iaitu bulan Ramadan, bulan turun padanya akan Al-Quran. Perkataan Al-Quran daripada asal perkataan qara'a, baca. Quran yang dibaca. Maksudnya Quran tidak akan dinamakan Quran kalau tuan-tuan simpan dalam almari tak baca. Maknanya Quran itu memang dinamakan Quran untuk dibaca. Barulah namanya qara'a, Quranan. Hadirin yang saya kasih sekalian, Allah mengistimewakan bulan Ramadan dengan penurunan Al-Quran. Dengan penurunan Al-Quran, yang dengannya ketika saat turunnya Al-Quran, dunia, alam langit, alam bumi, manusia berubah menjadi orang yang baik. Buktinya Allah sebut hudal linnas. Al-Quran menjadi petunjuk, pedoman hidup kepada manusia. Maknanya Quran bukan hanya sekadar
Quran dibaca tetapi dia lebih besar daripada tujuan baca, dia menjadi pedoman hidup manusia. Oleh itu hadirin semua, dalam bulan Ramadan saya nak ingatkan diri saya dan kita semua, azamlah bersama-sama hari ini. Saya rasa tuan-tuan dah mula dah pagi tadi dah kan membaca Al-Quran, dan sama-sama kita cuba dapatkan semaksimal mungkin banyak membaca Al-Quran, kerana istimewa bulan ini dengan Al-Quran. Nabi mengulang Al-Quran pada setiap malam dengan Jibril alaihissalam, dan mengulang 2 kali pada bulan Ramadan yang terakhir dengan malaikat Jibril alaihissalam. Begitulah para sahabat, para salafus soleh, para ulama dan orang-orang yang baik, mereka itu mengkhatamkan Al-Quran atau membanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita doa dan mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita semua dapat membaca Al-Quran, ringan membaca Al-Quran, dan dapat sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai suatu makanan yang terbaik kepada rohani, hati dan jiwa kita, agar selama 30 hari ini jiwa kita sarat dan penuh dengan cahaya Al-Quran, insya-Allah ta'ala, amin. Okey, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Menyebut tidak. Menyebut sabar sahaja, maknanya contohnya dia berlaku sesuatu kat dia, lepas tu dia pun sebut innallaha ma'as-sabirin. Dah. Tuan-tuan, adakah cukup memadai dengan itu tanpa ada tindakan? Tuan-tuan, jawapannya adalah tidak. Maksud begini, bukan tidak, maksudnya begini. Sabar itu sifat hati. Sabar itu sifat hati. Maksudnya tuan-tuan dah janji dengan orang, orang tu pusing janji tadi. Lalu dalam hati kita, kita tahankan rasa membuak-buak baran itu. Maka kita pun sebutkan beberapa ayat untuk kita tenangkan diri kita. Wali rabbika fasbir, innallaha ma'as-sabirin. Kita redakan gelojak dalam diri kita itu yang mungkin nak hamburkan kemarahan. Mungkin kita nak tepuk meja, mungkin kita nak sepak tiang, tetapi kita sebutkan dengan diri kita, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar, tak apa. Faham tak? Jadi tindakannya itu dalam diri dia. Diri dia, kerana sabar itu sifat adalah daripada amalan hati. Wallahu alam. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Jadi mana yang kita belajar tu kita pakai yang 3-2. Yang macam mana Ustaz? Kalau mana kita nak buat, kalau kita jumpa tempat lain tu canggahlah dia punya canggahlah. Jadi nak pakai yang mana ke apa? Jawapannya, selama dua-dua betul, pakai dua-dua boleh. Yang tak boleh, pakai dua-dua dalam satu sembahyang. Nak 3 rakaat 2 salam ke 3 rakaat 1 salam. Sebabkan dua-dua betul. Dua-dua ada hadisnya dan dua-dua boleh diamalkan. Dua-dua dari sudut fiqahnya pun betul. Jadi kalau kita selesa memakai 3 rakaat 2 salam, tuan-tuan sembahyang je witir sendiri. Okey, dalam keadaan imam membaca 1 salam, sembahyang sendiri, tak apa. Jemaah pun jangan marah kalau orang buat witir sendiri. Terserah dia. Itu sembahyang sunat. Okey, sembahyang sunat. Buat sendiri tak apa, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak raikan pengamalan setempat, ikut dia buat 3 rakaat 1 salam, buat 3 rakaat 2 salam, buat ikut seperti apa yang mereka lakukan. Dua-dua dan semuanya adalah betul. Semuanya adalah betul, dua-dua adalah betul. 3 rakaat 2 salam. Yang tak boleh, buat 6 rakaat campur dua-dua dalam satu itu. Yang tu tak boleh. Sebab nanti tak jadi witir dah jadinya. Jadi tarawih 6 rakaat pula dah. Jadi ya.
Jawapannya 1 rakaat adalah nilai sekurang-kurang witir untuk dilakukan. Dalam mazhab kita boleh 1 rakaat. Kalau memang tak ada waktu dah, 1 je buatlah 1 itu pun buatlah, boleh. Tuan-tuan, walaupun ada sebagian qaul mengatakan ianya makruh, 1 tanpa dengan 3, sebaiknya 3 lah. Tapi 1 memadai untuk dikira sebagai witir. Wallahu. Tak betul soalan tu betul. Maknanya kita tak bagi salam dekat yang kedua tu. Kita terus bangun. Tak perlu batalkan salam dan memang jadi 3. Maknanya dia tak perlulah sahaja aku sembahyang balik. Tak tuan-tuan, maknanya ini terus rasakan, niatkan kita ni bangun yang ketiga. Faham tak? Boleh, tak ada masalah. Dan itu juga pernah berlaku, kata guru kami, kalau ianya bertambah tak mengapa, tapi kalau kurang jangan. Contohnya apa? Kita sembahyang 2 rakaat, kita tukar jadi witir 1 rakaat. Faham tak? Yang tu tak boleh. Maknanya kita dah terbangun, alamak dah terbangun, rakaat yang ketiga. Kita terus anggap itu rakaat kita untuk witir tersebut. Faham tak? Okey, rakaat terus witir tersebut, terus kita jadi 3 lah. Jadi 3 dengan 1 salam. Asalnya nak buat 2 salam, jadi 1 salam. Tapi tanpa niat sahaja aku sembahyang witir 3 rakaat tak. Sebab kita dah buat 2 dah. Faham? Kita hadir lintaskan je macam kita jadi imam sembahyang, orang datang tepi tu. Allahu Akbar, kan sembahyang seorang. Tiba-tiba orang datang kat tepi kan. Allahu Akbar. Mana ada kita menjadi imam kerana Allah Ta'ala balik. Mana ada tak kan? Kan kita terus Allahu Akbar, kita tahu kita adalah imam. Macam tu je. Faham tak? Macam tu je. Teruskan kita jadi rakaat yang ketiga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan tuan-tuan dalam